like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 2.2 Keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran 2.2. Kita ada 3. Yang pertama, kita nak membanding bezakan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, kita nak menyenaraikan unsur dalam makronutrien dan mikronutrien. Dan yang ketiga, kita nak menerangkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Okey, selain daripada manusia dan haiwan yang memerlukan makanan untuk terus hidup, sebenarnya tumbuhan pun diperlukan makanan juga. Tapi kita tak panggil tumbuhan memerlukan makanan, kita panggil tumbuhan memerlukan nutrien. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan dan pembiakan. Faham tak? So, pokok ni dia tak makan macam kita. Macam kita makan McD kan. Pokok tak makan McD. So, dia tak makan burger, cheeseburger. So, bila cikgu tanya macam ni, ada murid jawab, cikgu memanglah dia tak boleh makan burger sebab dia tak ada mulut. Okey, macam ni pun ada, okey. So, kita nutrien yang diperlukan oleh pokok tak sama dengan manusia dan tak sama dengan yang haiwan perlukan, okey? Okey, sekarang jom kita tengok apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. So, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ada 2. Yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Satu makro, satu mikro. So, what's the difference? Okey, so makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. So, okey, kita tengok pula mikronutrien. So, mikronutrien pula adalah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Ingat tak yang cikgu ajar sebelum ni, tajuk bab 1, mikroorganisma. What is micro? Micro adalah benda yang sangat kecil kan? Mikroorganisma ialah hidupan yang sangat kecil. Sama macam ni. Ni adalah mikronutrien. Maknanya nutrien ni diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Okey? Okey, mari kita tengok makronutrien dulu. So, what is makronutrien? Kita ulang balik. Makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. So, kita tengok apa contoh unsur dalam makronutrien. So, the first one, cikgu ada nitrogen, phosphorus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan hidrogen. So, ada cara yang cikgu buat untuk ingat. Contoh dia boleh try guna ni. Naik Ferrari ke Melaka, kirim salam opah kau. Best kan? So, antara semua ni, awak rasa yang mana paling mahal? Mestilah Ferrari kan? So, untuk pengetahuan awak, antara semua ni yang paling penting yang adalah phosphorus. Untuk 3 yang atas ni paling penting lah. So, cikgu paling suka phosphorus. Alright? So, kita tengok apakah function dia. So, the first one cikgu ada nitrogen. Function dia adalah untuk sintesiskan protein dan klorofil.
Klorofil ni adalah pigmen yang berwarna hijau. Perasan tak semua daun dekat dunia ni warna hijau. Kenapa? Cikgu pernah tanya, kenapa pokok warna hijau? Lepas tu adalah cakap hijau ni cantik cikgu. Allah suka hijau. Apa lagi? Sebab semula jadi. So sebenarnya pokok warna hijau kerana semua pokok ada klorofil. So what is klorofil? Klorofil ni yang menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Okay? So nitrogen ni function dia untuk sintesiskan protein dan klorofil tadi yang penting tu kan. So yang kedua, dia boleh membantu pertumbuhan dahan dan daun. Dia meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. So yang kedua kita ada fosforus. Fosforus ni function dia untuk sintesiskan protein. Dia juga boleh menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Ni penting ni. Yang ketiga, mensintesis kalium, iaitu dia boleh mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan mitosis, memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Yang keempat, cikgu ada magnesium. Dia function dia adalah komponen penting dalam klorofil. Kalsium dia adalah untuk mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Dia juga boleh membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan akar. Okey, sulfur function dia untuk sintesiskan protein dan klorofil. Dia boleh membantu perkembangan buah, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Next, oksigen dia boleh terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Dan the last one, karbon dan hidrogen, dia boleh membina gula atau kanji semasa fotosintesis, dan dia boleh membina selulosa. So cuba tengok yang cikgu highlight. Nitrogen, klorofil, fosforus, bunga dan buah, oksigen, respirasi. Boleh sampai sini? Senang kan? Okey, mari kita lihat mikronutrien pula. Okey, what is mikronutrien? Mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, contoh cikgu ada boron, ferrum, cuprum, molybdenum, mangan dan zinc. Okey, cara nak ingat, bila fras kita minum, makan, tidur. Okey, ni cikgu lah kan. Sebab tu gemuk. So, okey, kita tengok function dia. So, contoh boron, function dia adalah sintesiskan klorofil dan dinding sel. Dia membantu pembentukan buah dan biji benih. Yang kedua, ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda, membantu respirasi sel. Yang ketiga, cuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum untuk mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Dan the last one, zinc adalah untuk membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, membantu pembentukan daun. Ni yang sikit punya, okey? Okey, tadi awak dah belajar tengok tulisan kan? Sekarang kita tengok gambar pula, okey? Kita cuba tengok tumbuhan yang sihat macam mana. So, kalau tumbuhan ni sihat, daun dia yang bahagian atas akan kecil dan warna hijau muda. Dan daun yang bawah biasanya akan warna hijau tua. Ni pokok yang sihat tau, pokok yang normal. Okey, akar dia pun normal, alright? Next, batang dia pun kuat. Next, penghasilan bunga dan buah pun normal. Sini yang normal, pokok yang sihat. Senang kan? Okay, tadi kita dah tengok tumbuhan normal. Sekarang kita nak tengok tumbuhan kalau dia kurang nitrogen. So, apa function nitrogen? Kita tahu nitrogen function dia untuk sintesis protein, klorofil yang warna hijau tu kan. So, apa yang berlaku kalau dia kurang nitrogen? Pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut. So, kenapa cikgu kata terbantut? Kerana bahagian atas daun ni biasanya dia akan kecil, mudah gugur. Nampak ni daun dia kecil-kecil je. Okey, yang kedua, daun bahagian bawah pula warna hijau pucat ataupun kuning. Kenapa kuning? Kerana dia kurang klorofil atau klorosis. Kan cikgu kata semua daun warna hijau kerana semua daun ada klorofil untuk serap cahaya matahari kan. So, tapi bila dia kurang nitrogen, maknanya dia tak boleh dah nak sintesiskan klorofil. Sebab tu daun dia akan jadi warna kuning. So, daun ni warna kuning bukan sebab dia ada gradient, two-tone. Ini sebab dia kekurangan nitrogen. So, next, kesan dia juga pertumbuhan akar dia normal. Okey, akar tak ada masalah.
Tapi batang dia lemah. Penghasilan buah dan bunga pun terbantut. So, cuba tengok gambar cikgu lukis ni dekat bawah. Nampak tak T, cikgu buat pokok. Atas tu daun. G tu stand for gugur. N tu cikgu garis stand for kuning. Maknanya daun gugur. Dan daun tu berwarna kuning. Tapi akar dia normal. Alright? Senang mudah faham kan? Okey, kita sambung dengan tumbuhan yang kekurangan fosforus. Ingat tak fosforus, dia boleh menggalakkan function fosforus dan galakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah kan. So, kalau pokok ni kurang fosforus, awak boleh nampak pertumbuhan-tumbuhan ni akan terbantut. Pokok dia lambat besar dan lambat matang. So, contoh apa yang berlaku kat daun. Daun bahagian atas kecil dan berwarna ungu. Nampak daun warna ungu ni? Ini bukan sebab kita colour. Sebab pokok ni kekurangan fosforus. Okey. Daun bahagian bawah pula berwarna biru-biru, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Okey. Itu adalah contoh kalau pokok ni kekurangan fosforus. Kesian dia kan? Next. Pertumbuhan akar dia pun merosot. Kesian akar dia. Batang dia pun lemah. Alah sedih. Lepas tu penghasilan bunga dan buah terus terhenti. Kan biasanya kita tanam pokok, kita nak tengok bunga dia ke, kita nak dapat buah kan. Tapi kalau pokok ni kurang fosforus, tak ada bunga, tak ada buah. Sebab tu cikgu kata paling penting Ferrari, fosforus. Sebab dia sangat penting kan bunga dan buah ni. So cuba tengok gambar yang cikgu lukis dekat bawah. Dekat O tu nampak tak cikgu buat macam buah. S tu maksud dia, S tu akar merosot. F tu cikgu buat batang, lepas tu buat akar kan. Akar dia merosot, okey. Dekat fosforus, O lagi satu tu adalah bunga. Kan? U tu ungu, daun warna ungu. S stop, maknanya buah dan bunga stop terus. Daun warna ungu, akar merosot. Senang kan nak ingat? Okey, kita tengok yang ketiga. Apa jadi kalau tumbuhan kekurangan kalium? Kita tengok kalau dia kurang kalium, pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut. Maknanya pokok tu akan mati sebelum pokok tu matang. So, apa yang berlaku? Daun bahagian atas akan bertumpuk-tumpuk perang, hujung terus bergulung dan terus klorosis. Ingat tak klorosis yang warna kuning-kuning tadi kan? Atau coklat. Okey, nampak tak? Next, daun bahagian bawah akan layu dengan tisu mati di tepi daun. Kesian dia mati dah. Kan? So, kita tengok akar pun berkurang. Tengok batang, batang pun lemah. Tengok buah. Penghasilan bunga berkurang, penghasilan buah terhenti. Bayangkan macam pokok durian tak ada durian. Sedih kan? So, cara nak ingat dia adalah cuba tengok gambar. Cikgu tulis kalium bawah ni. K stand for chlorosis iaitu perang. Daun dia mostly akan jadi warna perang. Next, dekat L tu stand for layu. Layu atau lemah. Daun layu, batang lemah. M tu mati. Dia akan terus mati. So, inilah kalium. Okey. Okey, bab 2.2 dah tamat. Kejapnya. Kan? So, mari kita jawab soalan praktis formatif 2.2 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama, apakah maksud makronutrien? Namakan 5 contoh makronutrien. Ingat tak macam mana nak ingat makronutrien tadi? Yang B, apakah maksud mikronutrien? Namakan 5 contoh mikronutrien. Ingat tak mikronutrien macam mana nak ingat tadi? Kan? Okey, kita try jawab. Makronutrien ni yang mana? Makro, mikro. So, makronutrien adalah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Contoh apa tadi? Naik Ferrari ke Melaka, kirim salam opah kau. Ingat kan? So, boleh tulis nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan hidrogen. So, makronutrien yang mana? So, kalau makronutrien adalah yang banyak, so makronutrien adalah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Contoh tadi apa? Bila frust, kita minum, makan. Bukan makan mangan. Dan tidur. Kan? So, boron, ferrum, cuprum, molybdenum, mangan dan zinc. Senang kan? Okey, kita sambung soalan 2. Apakah kepentingan makronutrien dan mikronutrien terhadap tumbuhan? Kenapa tumbuhan perlukan nutrien? Ingat tak kenapa? Soalan ketiga, padankan makronutrien dengan kesan kekurangannya dalam pertumbuhan-tumbuhan. So, cikgu ada fosforus, kalium, nitrogen, daun kecil mudah gugur, pertumbuhan akar terbantut, pinggir daun bertumpuk perang. Ingat tak?
Yang mana satu ni kita akan padankan. So sebelum tu kita tengok soalan 2. Kenapa tumbuhan perlukan nutrien? Untuk apa? Ya, betul. Tumbuhan memerlukan makronutrien dan makronutrien untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan yang sihat. Okey, fosforus. Fosforus yang mana? Ingat tak? Ya, akar dia terbantut. Kalau kalium? Yes, betul. Pinggir daun bertumpuk perang. Ingat tak dalam dia mati? Nitrogen? Ya, so nitrogen adalah daun dia kecil dan mudah gugur. So, itu saja untuk tajuk 2.2. Cikgu harap awak faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So, jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.